Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Parlimen 10 September 2020 bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Baik, berikut paparan utama hari ini. Jendela penuhi keperluan baharu rakyat, tambah baik infrastruktur jalur lebar. Pelarasan tarif air wajar ditangguhkan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin membuat permohonan maaf dalam sidang Dewan Negara selepas menimbulkan kekeliruan berhubung kenyataannya mengenai penuntut Universiti Malaysia Sabah Viviana Mosibin. Saya ingin memohon maaf dengan keizinan Tuan Yang di-Pertua untuk membuat permohonan itu di Dewan Mulia ini kerana menimbulkan kekeliruan dalam hal adik Vivi Misbun ini. Maaf juga kerana maklumat daripada wakil rakyat kawasan menyebabkan rasa tidak puas hati setengah pihak. Mungkin pendapat saya telah disalah tafsir di daerah dan pekan PITAS. Terdapat liputan dan pusat internet namun ia perlu ditambah baik secara keseluruhan. Permohonan maaf ini dibuat Datuk Zahidi sebelum menggulung perbahasan titah diraja bagi Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Yang di-Pertua Dewan Tan Sri Rais Yatim kemudian berpuas hati dengan kesungguhan serta keikhlasan permohonan maaf yang dilakukan Datuk Zahidi. Justru membuat keputusan Timbalan Menteri ini tidak perlu dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan Negara. Datuk Zahidi ketika menggulung perbahasan titah diraja bagi Kementerian Komunikasi dan Multimedia memberi penerangan bahawa pelan jalinan digital negara Jendela diyakini berupaya memenuhi keperluan baharu rakyat serta menambah baik infrastruktur jalur lebar. Pihak kerajaan dengan kerjasama SKMM sentiasa memberikan tumpuan kepada penambahbaikan infrastruktur komunikasi melalui penyediaan liputan jalur lebar berkelajuan tinggi dengan menggunakan pelbagai teknologi di seluruh negara. Teknologi satelit telah pun digunakan dalam penyediaan perkhidmatan jalur lebar dengan menggunakan Very Small Aperture Terminal VSAT di kawasan terpencil dengan izin di Pelaman Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Berdasarkan kepada pengalaman tersebut, teknologi satelit bukanlah merupakan satu penyiasan untuk jangka masa panjang kerana perkhidmatan jalur lebar yang disediakan melalui teknologi satelit mempunyai kelemahan, kemampuan berdasarkan kepada kapasiti yang terhad, kos operasi dan kos penyelenggaraannya yang tinggi serta masalah kestabilan perkhidmatan sekiranya terdapat gangguan cuaca iaitu hujan dan sebagainya dan bekalan kuasa akan memberi kesan kepada pencapaian internet. Beliau pada masa sama turut memberi maklum kepada pengetahuan Dewan, Kementerian sentiasa memberi tumpuan kepada penambahbaikan infrastruktur komunikasi melalui penyediaan liputan jalur lebar berkelajuan tinggi dengan menggunakan pelbagai teknologi di seluruh negara. Memperluaskan liputan dan mempertingkatkan kualiti penyediaan jalur lebar melalui inisiatif-inisiatif yang telah dikenal pasti serta mempersiapkan negara ke arah teknologi 5G. Sehingga kini terdapat sebanyak 873 pusat internet di seluruh negara di bawah kelolaan SKMM yang boleh diguna pakai sebagai pelengkap untuk pembelajaran atas talian pelajar-pelajar. Bagi negeri Sarawak, sebanyak 636 menara komunikasi baru sedang dirancang dan 977 alat pemancar komunikasi di menara sedia ada akan dinaik taraf di bawah program pemberian perkhidmatan sejagat PPS. Manakala 49 menara baru dan 825 alat pemancar komunikasi di menara sedia ada akan dinaik taraf secara komersial. Ketika menggulung perbahasan titah diraja bagi Kementerian Pengangkutan, Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong memaklumkan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bakal dipinda. Keperluan itu bagi meningkatkan hukuman-hukuman berkaitan kesalahan merangkumi memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol, dadah serta secara berlulu dan berbahaya. Menerusi pindaan Seksyen 41 hingga Seksyen 45, Kementerian komited memastikan tindakan tegas bagi kesalahan pemanduan di bawah pengaruh alkohol, dadah atau memandu secara melulu termasuk merempit. Saya nak bagi amaran
Sesiapa yang sengaja mabuk, polis boleh siasat dan didapati kalau ada elemen jenayah yang lain dan dia memang berniat nak bunuh orang, boleh disabitkan kesalahan, boleh dibuktikan niat itu. Saya rasa kita serahkan kepada polis sampai tingkat terus. Kalau dirasakan akta pengangkutan jalan ni tak memadai, boleh gunakan section ataupun section 302 di bawah kanun keseksaan. Tidak jadi masalah. Kementerian juga, kata menteri, turut prihatin dengan pembangunan ekonomi luar bandar. Semua projek-projek infrastruktur rakyat akan disegerakan kementerian. Beliau turut menjelaskan mengenai impak jajaran ECRL yang bakal memberi impak besar kepada jaringan logistik kebangsaan selaras visi asal bagi menjadi jajaran pengangkutan kargo. Kementerian Pengajian Tinggi menyatakan komitmen untuk terus memperkasa bidang pendidikan negara. Menerusi timbalan Menteri Datuk Mansor Osman ketika menggulung perbahasan titah diraja memaklumkan isu pembangunan graduan yang holistik serta seimbang diberi tumpuan, terutamanya yang terkesan akibat COVID-19. Justru itu, 4 strategi telah digariskan kementerian dalam memastikan kebolehpasaran graduan dipertingkat. Bagi merealisasikan sasaran berkenaan, Pelan Tindakan Keusahawanan IPT 2021-2025 sedang dibangunkan sebagai sumber rujukan. Keperluan itu bagi memastikan impak program yang maksimum. Dan kementerian dengan kerjasama pihak tekun nasional akan turut memperkenalkan skim pembiayaan mikro kepada mahasiswa bagi membantu mereka mengembang dan meningkatkan perniagaan masing-masing. Dan pihak PUNB pula akan membiayai program keusahawanan berkonsepkan mentor-mentee untuk membolehkan bimbingan secara langsung daripada usahawan-usahawan yang telah berjaya. Dan sebagai makluman Yang Berhormat Senator, kementerian telah mewajibkan semua universiti awam untuk menawarkan kursus asas keusahawanan kepada pelajar mereka tanpa mengira bidang bagi memberikan pengetahuan, kemahiran dan galakkan kepada pelajar untuk menceburi bidang perniagaan. Sidang Dewan turut diberitahu mengenai pengajian semula yang ditangguhkan akibat COVID-19. Semua IPT katanya perlu membuat penjadualan semula kalender akademik 2020 dan 2021 serta meneruskan pengajian secara dalam talian. Kementerian Pertahanan merakam ucapan takziah kepada keluarga Prebet Abdul Aziz Aznam yang meninggal dunia pada 29 Ogos lepas. Timbalan Menteri Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz memberi maklum kepada Ahli Dewan bahawa Angkatan Tentera Malaysia ATM akan mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya sekiranya terbabit dalam kes kematian Allahyarham Prebet Abdul Aziz. Pihak ATM tidak sekali-kali berkompromi dengan sebarang kecuaian dan pelanggaran undang-undang oleh anggota-anggotanya dan akan mengenakan tindakan yang tegas kepada pelaku-pelaku kesalahan berkenaan dan sekiranya terdapat pertuduhan atas kesalahan penderaan, pihak ATM tidak akan teragak-agak untuk memberhentikan anggota yang terlibat daripada perkhidmatan tanpa menjejaskan tindakan perundangan kepada atas anggota-anggota yang terlibat. Datuk Seri Ikmal Hisham turut memberitahu mengenai kebajikan veteran ATM yang sentiasa diberi perhatian dan beliau memberi penjelasan mengenai penugasan skim ATM yang berbeza dengan penjawat awam yang lain menyaksikan pensyen ATM juga berbeza. Penugasan dan skim perkhidmatan ATM adalah berbeza dengan skim perkhidmatan awam. Tempoh perkhidmatan anggota lain-lain pangkat adalah 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 18 tahun, 21 tahun dan 26 tahun. Tempoh perkhidmatan yang kurang daripada 21 tahun adalah tidak layak untuk menerima pencen. Pengiran pencen pula adalah berdasarkan kepada tempoh perkhidmatan di mana anggota lain-lain pangkat ini layak menerima pencen 50% daripada gaji pokok akhir bagi tempoh perkhidmatan 21 tahun dan maksimum 60% bagi tempoh perkhidmatan 25 tahun, 3 bulan dan ke atas. Timbalan Menteri Dalam Negeri 1, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said ketika menggulung perbahasan titah diraja bagi Kementerian Dalam Negeri memberi penerangan usaha mengekang pendatang asing tanpa izin parti.
operasi Benten yang bermula pada 1 Mei 2020. Operasi ini diadakan bertujuan untuk membendung kemasukan pendatang asing tanpa izin melalui laluan yang tidak diwartakan dalam kurungan laluan tikus serta mengekang jenayah rentas sempadan dan dalam masa yang sama juga untuk mengekang penularan wabak berjangkit COVID-19. Agensi penguatkuasaan di bawah Kementerian Dalam Negeri seperti Jabatan Imigresen Malaysia dan Polis Diraja Malaysia sentiasa bekerjasama secara strategik untuk melaksanakan operasi penguatkuasaan bagi membenteras kehadiran dan keberadaan parti di seluruh negara. Bermula 1 Januari hingga 7 September 2020, Jabatan Imigresen Malaysia melaksanakan sebanyak 5,103 operasi dengan tanggapan sebanyak 19,190 orang parti. Kementerian menerusi agensi penguatkuasaan di bawahnya, kata Timbalan Menteri, terus melaksanakan operasi penguatkuasaan parti dan kawalan sempadan di pintu masuk secara holistik menerusi pelan holistik parti yang dilaksanakan. Selain 5 kementerian berkenaan, 6 kementerian lain turut serta dalam sesi penggulungan perbahasan titah diraja siang tadi. Kementerian berkenaan masing-masing Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Kementerian Perdagangan Antarabangsa telah menjawab perbahasan yang telah dikemukakan Ahli Dewan Negara. Sesi pertanyaan lisan diberi maklum bahawa tahun lepas sahaja 6,167 kematian direkodkan akibat kemalangan jalan raya. 64% daripadanya melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Justru pelbagai bentuk kempen dan advokasi dijalankan Kementerian Pengangkutan dan agensi di bawahnya seperti program Tiada Minggu Tanpa Advokasi TMTA. Jelas Timbalan Menterinya Hasbi Habibullah, 1,866 program TMTA telah dilaksanakan di seluruh negara. Program-program kesedaran menerusi sesi ceramah dan kempen keselamatan jalan raya di organisasi kerajaan, swasta, komuniti setempat, di sekolah dan institusi pengajian tinggi turut dilaksanakan. Mesej-mesej peringatan juga dikeluarkan di stesen-stesen televisyen menerusi slot wawancara, iklan dan crawler dengan izin. Hebahan di radio-radio dan juga media sosial yang dilaksanakan sepanjang tahun bagi mengubah sikap dan mendidik pengguna jalan raya. Turut dilaksana projek pembangunan semula modul pendidikan keselamatan jalan raya PKJR. Ia dikenali sebagai projek semakan dan pembangunan semula modul PKJR supaya sesuai dengan perkembangan teknologi semasa. Beliau menjawab pertanyaan Datuk Kesavadas Aciatan Nair. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan merancang untuk membina 3,549 unit rumah mampu milik di Sarawak bagi tahun 2021 hingga 2023. Bagaimanapun, permohonan cadangan pembangunan perumahan ini tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan agensi pusat serta kebenaran merancang oleh pihak kerajaan negeri. Di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, perancangan pembinaan rumah mampu milik RMM di negeri Sarawak
bagi tahun 2021 hingga 2023 adalah melalui program perumahan seperti berikut. 5 jenis rumah mampu milik yang dikendalikan oleh KPKT atau Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Program Perumahan Rakyat PPR sejumlah 750 unit. Perumahan Penjawat Awam Malaysia PPAM 538 unit. Perumahan Prima 702 unit. Program Perumahan SPMB 1559 unit. Dan program Rumah Transit ini tidak terdapat di Sarawak. Dan semua sekali ialah 3,549 unit. Mengulas lanjut, pihak kementerian telah mengemukakan 2 cadangan permohonan projek PPR baharu kepada Agensi Pusat Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri yang melibatkan pembinaan 500 unit rumah pangsa berbilang tingkat di Bintulu, 250 unit rumah teres 1 tingkat di Mukah. Beliau menjawab pertanyaan Senator Robert Lau Hui Yeo. Pelarasan tarif air wajar ditangguhkan terlebih dahulu bagi mengurangkan impak langsung kepada pengguna dalam tempoh pemulihan pasca penularan pandemik COVID-19. Selain itu, Kerajaan Persekutuan memerlukan sokongan supaya kerajaan negeri memberi persetujuan ke atas cadangan semakan tarif di bawah mekanisme penetapan tarif air TSM. Jelas Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, sokongan tersebut bagi memastikan kedudukan kewangan operator air yang mapan untuk memberikan perkhidmatan bekalan air yang berkualiti kepada rakyat. Melalui pelaksanaan TSM, operator-operator air akan mempunyai kewangan yang mencukupi untuk melaksanakan obligasinya sebagai pembekal perkhidmatan bekalan air. Pelarasan tarikh air juga membolehkan operator air menampung kos pembekalan air terawat iaitu pembelanjaan operasi harian seperti bahan kimia, elektrik yang semakin meningkat dan bagi melaksanakan projek-projek penambahbaikan infrastruktur sistem pembekalan air seperti pembinaan loji baru, menaik taraf loji rawatan sedia ada, menggantikan paip-paip yang uzur dan kerja-kerja penyelenggaraan peralatan. Walau bagaimanapun, saya ingin menjelaskan bahawa cadangan TSM tidak akan membebankan golongan B40 memandangkan julat pengguna 20 meter padu sebulan dikenakan pada tarif yang terendah iaitu purata RM79 bagi setiap meter padu. Analisis Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara menunjukkan purata tarif air di Malaysia iaitu RM1.39 bagi 1 meter padu adalah lebih rendah berbanding purata kos sebenar iaitu RM2.35 bagi 1 meter padu yang ditanggung oleh operator air untuk membekalkan air kepada pengguna. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dr. Ahmad Azam Hamzah. Turut dibangkitkan isu bekalan air di Perlis. Peruntukan RM240.2 juta diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur air secara menyeluruh. Ia termasuk pinjaman RM42.7 juta bagi projek sambungan RMK10 untuk menyiapkan kerja di bawah program mengurangkan kadar air tidak terhasil NRW Negeri Perlis. Untukkan geran sebanyak 50.8 juta bagi menangani isu NRW yang tinggi dalam RMK11 di bawah program NRW Nasional Pendekatan 1 yang melibatkan kerja-kerja penukaran meter pengguna, penukaran meter SIV, pembangunan JIS dan juga kerja-kerja pembaikan atau penggantian tangki-tangki air yang rosak. Projek ini telah dimulakan pada Februari 2020 dan dijangka disiapkan pada Februari 2022. Peruntukan RM146.7 juta disediakan bagi membiayai kerja menaik taraf loji rawatan air termasuk membaiki pam yang rosak di loji rawatan air LRA Timah Tasoh dan LRA Arau Fasa 1 hingga 4. Daripada jumlah itu, RM41.1 juta diluluskan secara geran bagi langkah mitigasi segera jangka pendek. Kerja-kerja ini dijangka siap pada Julai 2021. Baki RM105.6 juta lagi diluluskan secara pinjaman bagi menyiapkan kerja pembaikan dan naik taraf loji dan komponen. Beliau menjawab pertanyaan Senator Kamarudin Abdun. Dalam pada itu, Datuk Seri Tuan Ibrahim menyifatkan gesaan supaya beliau meletak jawatan jika kerajaan gagal mengambil tindakan terhadap syarikat yang mencemarkan sungai di Selangor dalam tempoh sebulan sebagai tidak rasional.
Tegasnya, perkara yang perlu dititik beratkan ketika ini adalah penyelesaian secara bersama. Saya siap bahawa isu ni ialah perlu ditangani segera dan kita mengakui tindakan kementerian telah pun ambil dan pihak kerajaan negeri sangat luas sebenarnya yang bertanggungjawab direct kepada isu ini. Jadi apa yang penting bukan soal meletak jawatan, apa yang penting kita selesai masalah. Tak boleh timbul bila ada masalah semua letak jawatan sebagai penyelesaian, itu bukan penyelesaian saya kritik. Tambahnya, pihak kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan juga perlu memainkan peranan yang penting dalam isu pencemaran sungai di Selangor. Beliau juga menyokong titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah untuk memastikan rumah dan kilang haram berhampiran tebing sungai dirobohkan. Datuk Seri Tuan Ibrahim menjelaskan kepada RTM di lobi Parlimen. Kerajaan tidak membenarkan campur tangan pihak lain seperti pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk melaksanakan projek pembekalan elektrik dan air di kawasan luar bandar. Kementerian Pembangunan Luar Bandar perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak berkuasa air dan elektrik negeri yang bertindak sebagai agensi kawal selia di peringkat negeri. Jika penggunaan tersebut dicas dalam pelaksanaan semasa bagi sistem alternatif yang memberikan pembekalan seperti di atas, sistem tersebut adalah kompleks dan perlu diurus oleh pihak yang berkelayakan. Sehubungan itu, projek-projek alternatif yang telah siap akan diserahkan kepada pihak berkuasa elektrik negeri PBEN untuk dioperasi dan diselenggarakan. Beliau menjawab pertanyaan Senator P. Waitamurty. Dalam melaksanakan projek pembekalan elektrik di luar bandar, keutamaan diberikan kepada kemampuan sistem tersebut untuk memberikan bekalan elektrik 24 jam yang stabil dengan pembekalan sekurang-kurangnya 8 kW sehari jika penggunaan tersebut di-charge. Bagaimanapun terdapat sistem pembekalan minima iaitu sekurang-kurangnya 3 kW sehari yang tidak dikenakan sebarang charge. Pengoperasian dan penyelenggaraannya dilaksanakan komuniti kampung tersebut. Dewan juga dimaklumkan tempoh rundingan draft dedahan rangka kerja pelesenan bank digital telah tamat pada 30 Jun 2020. Bank Negara sudah mengkaji hampir 50 maklum balas sebelum memuktamadkan dokumen dasar pelesenan bank digital dan membuka permohonan bagi lesen tersebut. Timbalan Menteri Kewangan kedua, Muhammad Shahar Abdullah berkata, Bank Negara mengambil pendekatan seimbang bagi membolehkan kemasukan bank digital dengan tawaran nilai kukuh untuk memelihara integriti dan kestabilan sistem kewangan. Melalui pendekatan ini, Bank Negara Malaysia menetapkan had ke atas aset kumulatif yang boleh dijana oleh bank digital agar tidak melebihi 2 bilion ringgit Malaysia dalam tempoh 3 hingga 5 tahun awal operasi. Fasa asas ini bertujuan untuk bank digital menunjukkan daya maju dan kekukuhan operasi mereka. Manakala di pihak bank. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Teo Eng Ti. Bank digital perlu mematuhi keperluan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Akta 758 atau Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, Akta 759. Ini termasuk keperluan berkaitan standard perkhidmatan, pengendalian perniagaan dan perlindungan pengguna serta pencegahan penggubalan wang haram dan pembiayaan keganasan sepanjang tempoh asas yang dinyatakan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyambut baik penetapan kadar baharu pendapatan garis kemiskinan PGK nasional sebanyak 2,208 sebulan bagi setiap isi rumah. Jelas Timbalan Menterinya, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, Kementerian bersama jabatan dan agensi di bawahnya, terutama JKM, sedang meneliti secara terperinci dasar dan program sedia ada yang mempunyai hubung kait dengan kadar PGK dan bersedia membuat penambahbaikan sejajar dengan peningkatannya. Cadangan dan keperluan penambahbaikan yang dirangka akan diangkat dan dibincang segera dengan kementerian dan agensi berkaitan demi kebaikan kumpulan sasar di bawah kementerian dan jabatan. Terima kasih. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Ismail Ibrahim. PGK 2019 akan diguna pakai dalam rancangan Malaysia ke-12 2021-2025.
Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi berpendapat slogan baru Sawit Anugerah Tuhan adalah lebih bersifat universal dan boleh diterima pakai di seluruh dunia. Slogan baharu ini juga diyakini dapat menembusi pasaran baharu seperti di rantau Asia Barat, Asia Tengah dan negara di benua Afrika. Kementerian akan terus memperkasakan usaha strategik sedia ada dan akan membuat penambahbaikan ke atas dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini. Ke atas dasar yang telah dilaksanakan tetapi dengan beberapa pendekatan yang berbeza mengikut acuan dan juga kaedah kerajaan yang ada pada hari ini. Pendekatan baru ini akan didokong dengan slogan baru iaitu Sawit Anugerah Tuhan atau Palm Oil is a God gift. Di mana kementerian berpendapat bahawa slogan baru ini lebih bersifat universal dan boleh diterima pakai di seluruh dunia. Jadi melalui slogan baru ini juga kementerian yakin ia akan dapat menembusi pasaran-pasaran baru seperti di rantau Timur Tengah, Asia Tenggara dan juga negara-negara di benua Afrika. Pada masa yang sama, kita juga akan memperkukuhkan pasaran-pasaran yang sedia ada dengan pendekatan yang lebih mantap. Bagi menyelesaikan isu persepsi negatif terhadap minyak sawit negara, Malaysia akan turut mempergiat program kerjasama dengan negara anggota Kesatuan Eropah dalam pelbagai aspek seperti kajian dan penyelidikan. Antaranya, program berkaitan kemampanan dan pembangunan pekebun kecil. Beliau menjawab pertanyaan Senator Razali Idris. Kementerian Sumber Manusia dilantik mengetuai satu jawatan kuasa khas untuk meneliti isu kebenaran bekerja pemegang Kad Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datin Masrur Muhammad Yazid, mereka hanya dibenarkan bekerja dalam sektor tidak formal seperti bekerja sendiri bagi tujuan sara hidup. Putusan dasar mengenai perkara ini hanya akan dimaklumkan setelah kerajaan melaksanakan penelitian terperinci terhadap kebolehsanaan program serta impaknya kepada rakyat tempatan. Beliau menjawab pertanyaan Senator Tan Sri Razi Sheikh Ahmad. Setakat 31 Julai lalu, 177,921 pelarian dan pemohon suaka berdaftar dengan UNHCR Malaysia. Paling tinggi dari Myanmar, Pakistan, Iraq, Yemen, Somalia dan Sri Lanka. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Sidang Dewan Negara ditangguhkan pada pukul 5.30 petang tadi dan akan disambung semula tepat 10 pagi Isnin depan. Jalur gemilang, lambang sebuah bangsa merdeka, kibarkan sebagai tanda cinta kita kepada negara yang tidak pernah luntur. Sebagai peringatan bersama, kes harian positif COVID-19 masih tinggi. Terus patuh SOP mencegah penularan. Saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Selamat malam dan Assalamualaikum.